Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Soal Rakyat malam ini, edisi 8 Julai 2020 bersama saya, Hazrina Kasim. Semalam berlangsungnya Majlis Pelancaran Hari Banci 2020 yang mana telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk tahun ini, banci di negara ini merupakan kali ke-6 dengan melibatkan 32.7 juta penduduk dan 9 juta tempat kediaman. Menyentuh tentang aspek pembangunan negara yang dikecapi pada hari ini, sama ada aspek kesihatan, pendidikan, ekonomi, aspek keselamatan dan lain-lain lagi. Semuanya adalah berteraskan kepada maklumat-maklumat dan juga data-data yang dikumpul melalui banci. Dan untuk banci pada kali ini, ternyata ia memberikan satu tanggungjawab yang sangat besar kepada seluruh penduduk negara ini bagi sama-sama merealisasikan untuk pembangunan negara bagi 10 tahun akan datang. Bagaimana mungkin pelaksanaan pendekatan yang digunakan, bagaimana impak dan manfaatnya kepada negara, kepada kerajaan dan juga kepada seluruh rakyat. Hari ini kita akan mengupasnya bersama dengan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin selaku Ketua Perangkawan Malaysia dan juga Pesuruh Jaya Banci. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Rina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Saya kira minggu ini memang perkataan banci itu menjadi satu trending. Betul. Perkataan yang paling trending. Dan saya kira juga Datuk Seri memang sangat sibuklah sehingga semalam hari pelancarannya. Semalam kita telah melancarkan Hari Banci. Baik, tahniah Datuk Seri. Terima kasih. Dan sebagai permulaan mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton Soal Rakyat bagi kita memperjelaskan dari segi kepentingan banci dan data banci ini. Okey, terima kasih Rina. Jadi untuk makluman semua, bila kita katakan pelaksanaan banci, sebenarnya banci ini adalah satu perkara yang memang rapat dengan rakyat. Bila mana banci ini adalah untuk kita melihat kedudukan sosioekonomi seluruh penduduk negara kita. Jadi penduduk negara kita dianggarkan sekarang lebih kurang 32.7 juta di seluruh negara. Pastilah kita tahu kan antara yang negeri yang teramainya penduduknya adalah negeri Selangor, kita ada lebih kurang 5 juta, negeri Johor dan negeri-negeri lain. Jadi semua penduduk di Malaysia ini akan diliputi dalam pelaksanaan banci penduduk. Ini merupakan pelaksanaan banci yang ke-6. Jadi alhamdulillah kita telah menyempurnakan pelancaran Hari Banci. Kita mengucapkan terima kasih kepada pertamanya ke bawah Duli Maha Mulia Tuanku Si Pertuan Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah pun memberi perkenan untuk kita merekodkan pengisian e-sensus sebagai responden pertama dan kita telah pun tayangkan recording tersebut semasa majlis pelancaran yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia semalam. Jadi ini untuk memberikan satu keadaan di mana tentang menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan banci penduduk perumahan ini kepada negara kita dan pada rakyat yang akan merupakan faktor utama yang akan menjayakan pelaksanaan banci penduduk perumahan yang merupakan kali ke-6 ini. Menyentuh ia sebagai kali ke-6, maksudnya sebelum ini ia bermula pada tahun 1970. 70, ya. Kemudian 1980, 1991 dan tahun 2010. Tapi pastinya ada perbezaan untuk banci tahun 2020 ini, Datuk Seri. Dalam kita melihat kenapa banci itu dilaksanakan, kita kena ingat bahawa pelaksanaan sesuatu pengumpulan data itu adalah bertujuan untuk kita melancarkan program pembangunan negara. Dan pastinya pembangunan dan keperluan negara daripada satu tahap ke satu tahap ianya amat berbeza. Kenapa ianya berbeza? Persekitaran, cabaran berubah daripada satu masa ke satu masa. Kemungkinan di peringkat awal tahun 70 dahulu kita lebih kepada melihat keperluan-keperluan daripada melihat adakah ada segi kecukupan dari segi keperluan-keperluan asas, kecukupan dari segi bidang pekerjaan, ekonomi dan fokus pada kita sektor pertanian misalnya dan pendidikan dan seumpamanya. Tetapi sekarang bila kita bergerak ke era tahun 2020 ini, kita telah melepasi satu threshold kedudukan sosioekonomi ke arah ciri-ciri negara maju. Jadi kita memerlukan satu sistem
term pembangunan negara yang bukan saja melihat dari segi aspek fizikal, tetapi kita juga melihat dari segi aspek soft, dari segi kontennya, dari segi misalnya hubungan sosial, merasa selamat tidak selamat berada di satu-satu komuniti ataupun satu kawasan. Kemudian kita kalau dahulu kita cukup sekadar menyatakan hospital telah ada, kemudahan sekolah sudah ada, kemudahan rekreasi sudah ada. Yeah. Itu kalau dulu. Tapi kita sekarang nak mengukur pula kemudahan itu berapa jauh jaraknya daripada rumah. Supaya kita nak kurangkan tempoh perjalanan. Dan dulu kita mungkin fikirkan apa pekerjaan dan sebagainya kita tanya juga, tetapi kali ini kita tambah pula berapa lama masa yang diperlukan untuk bergerak daripada rumah ke tempat kerja. Okey. Dan ini perkara-perkara yang saya jangka ataupun kami jangka, ianya memberi satu maklumat yang membolehkan kita mengukuhkan perancangan masa depan negara. Cuma juga saya nak tekankan kat sini Rina, bila mana kita melaksanakan banci, proses untuk menentukan soal sidik tersebut mengambil proses yang lama. Jadi kita perlu membuat satu libat urus dengan berbagai agensi kementerian yang merupakan pemegang taruh untuk menentukan apa keperluan-keperluan agensi dan kementerian. Dan pastinya dalam konteks bernegara, kementerian dan agensi itu didirikan, diwujudkan adalah mewakili untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Jadi kementerian itu amat mengetahui, agensi yang mengetahui apakah perkara-perkara yang nak diketahui untuk membolehkan pembangunan negara ini akan mencapai matlamatnya dan dapat membantu rakyat yang perlu dilihat secara menyeluruh. Jadi sebelum kita sampai kepada soalan yang mutamat, yang sekarang kita telah mutamat, kita ada 108 soalan tadi, sebenarnya lebih daripada itu. Okey, 108 soalan Datuk Seri. Ya, permohonan semua agensi nakkan mereka punya keperluan dimasukkan. Dan boleh katakan kalau kita ambil semua tu beribu soalan. Jadi oleh kerana kita tu kena perlu pastikan keperluan supaya memastikan burden responden tidak terlalu lengthy dan sebagainya. Dan kita juga kena lihat bahawa setengah-setengah maklumat yang diperlukan tidak semestinya hanya melalui proses pembancian. Ada juga setengah-setengah maklumat boleh diperoleh melalui data pentadbiran. Misalnya kita tidak tanya dalam pembancian ini sebab-sebab kematian dan juga misalnya kita punya punca-punca pendapatan. Kita tidak tanya soalan sedemikian. Apa yang kita tanya misalnya apakah pendapatan kasar tuan-puan dalam lingkungan berapa, mana tandakan saja. Jadi kita boleh lihat secara komprehensif data tu dari segi spektrum yang umum, tetapi bila kita nak kepada yang lebih perincian, kita akan gabung jalinkan data banci ini menggunakan data pentadbiran dan juga survey-survey yang akan dilaksanakan selepas itu. Seperti sekarang, misalnya 2010 kita dah ada pelaksanaan banci, manakala pada tahun-tahun berikutnya bahkan sampai suku tahunan pertama dan juga sampai bulan Mei ni kita sentiasa keluarkan data-data terkini, data-data bulanan dan suku tahunan dan kita laksanakan mengenai pendekatan survey. Ini yang saya nyatakan bahawa pelaksanaan banci penduduk perumahan ini adalah membekalkan data secara kata data asas secara baseline. Dan kenapa ia penting untuk rakyat memberikan kerjasama sepenuhnya. Kenapa agak-agak Rina? Kerana ia membantu untuk pembangunan 10 tahun. Sekarang saya tanya Rina, apa yang Rina perlukan untuk kehidupan? Mesti Rina akan kata, saya perlukan kesihatan yang baik. Betul. Sistem pendidikan yang baik. Peluang pekerjaan untuk anak-anak. Dan kita boleh travel dan dalam keadaan selamat. Betul? Betul. Dan perkara yang sama diperlukan oleh 32.7 juta rakyat Malaysia. Jadi bila saya nyatakan di situ, maknanya banci ini dilaksanakan membolehkan suara keperluan keseluruhan rakyat dicerap dalam pengambilan banci ini dan akhirnya tindakan yang perlu dilaksanakan berasaskan maklumat-maklumat. Dan tindakan yang kita laksanakan ini bukan sahaja untuk melihat secara umum, tetapi kita melihat spesifik keperluan lokaliti.
Sebab data ni akan kita letakkan misalnya daerah A apa keperluannya, apa maklumat banci bagi negara daerah A, B, C, bahkan kita boleh pergi sampai semua area, mukim, kampung, dan kita akan ketahui nanti kampung A dihuni oleh berapa ramai warga emas, berapa warga muda, apa isu-isu yang A dengan tempat lain, apa dia punya perbezaan. Jadi corak apa yang kita nak lakukan di satu daerah dengan satu daerah tidak boleh sembarono. Maknanya kita kena perlu meneliti apakah ciri-ciri di satu kawasan, apakah ciri di satu tempat lain, dan dia kata isu yang biasa kita kata not one size fit for all. Maknanya kita perlukan satu benda yang very targeted dan spesifik, dan maklumat inilah yang akan menentukan bahawa penggunaan sumber yang sumber sentiasa terhad, kan. Kalau kita ada gaji kan, kita gaji tak adalah tiap kata unlimited kan, tapi keinginan macam-macam nak kan. Betul. Jadi dalam teori menyatakan untuk kita memastikan kita boleh memanfaatkan sumber yang kita ada untuk mengoptimumkan, kita kena tahu apakah dia punya keberkesanan pilihan-pilihan yang banyak. Kan kita belajar setiap satu perkara yang dilakukan akan bersama dengannya adalah opportunity cost. Buat perkara A tak boleh buat perkara B. Itu ada sunnatullah. Mana itu kata satu benda itu bergandingan tu. So dalam kita ada siang dan malam, pagi dan petang. Jadi setiap perkara tu kalau kita nak susun perkara yang diutamakan, misalnya dalam tahun 2020 ni kalau kita ingat bajet perbelanjaan kerajaan yang diluluskan lebih kurang 280 bilion. Daripada situ kita akan tentukan apakah yang di mana nak diutamakan, keselamatan, pendidikan, dan pastikan spektrum yang nak dibelanjakan, yang nak dilaksanakan untuk rakyat itu banyak. Tetapi dengan adanya maklumat, adanya suara keperluan itu dinyatakan dalam sebi-sebi yang dilaksanakan oleh jabatan sebelum ini, membolehkan sasaran-sasaran tindakan yang patut dilaksanakan oleh kerajaan dapat menghasilkan impak yang besar. Maka sekali lagi 2020 ini kita asaskan semula baseline yang kita ambil daripada 2010 tu. Jadi kita bawa sampai sekarang. Sekarang kita nak cek balik 2010 dengan menambah baik lagi maklumat-maklumat yang kita telah kumpul sebelum ini. Macam saya nyatakan, mungkin yang Rina pernah dapat dibanci ke 2010 dulu? Saya masa tu rasanya masih ayah yang tolong isi. Itu pun saya nak cerita lepas ni. Maknanya pada 2010 kita hanya 50 soalan saja. Dengan maklumat yang 2010 50 soalan itulah digunakan, dibawa ke hadapan menggunakan kaedah survey dan sebagainya untuk kita merancang ke hadapan untuk melaksanakan polisi fiskal, polisi keuangan, polisi percukaian dan juga institusi yang berkaitan dengan semua dimensi ekonomi dan juga sosial itu membolehkan kita sampai ke tahap ini. Cuma yang saya kaitkan tadi yang Rina kata 2010 tak isi, ayah isi. Maknanya ayah kita telah menunaikan tanggungjawab untuk kita. Dan sekarang kita perlu menunaikan tanggungjawab kita untuk bukan saja untuk kita tapi anak-anak kita. Anak-anak kita boleh hantar anak-anak kita untuk belajar di sekolah sebagainya, pastikan dapat satu pencapaian tinggi. Tetapi peluang pekerjaan perlu diwujudkan. Inilah tanggungjawab kita semua, bagikan maklumat yang sempurna sebaik mungkin dan akhirnya kita akan mendapat manfaat daripada penghasilan data yang baik dan perancangan yang baik. Saya kira tanggungjawab yang dimainkan oleh setiap generasi untuk memastikan pembangunan negara ini terus mampan dan memenuhi keperluan rakyat itu sendiri. Dalam tempoh jangka waktu yang saya kira 10 tahun, sekali 10 tahun, pastinya ada signifikannya. Kenapa dipilih 10 tahun sekali? Macam saya nyatakan tadi, dalam kaedah bernegara, kita mempunyai berbagai perkara yang patut dilakukan dan kita melihat untuk melaksanakan perkara yang bertolak pembangunan dia memerlukan pelaburan yang tinggi. Jadi projek banci ini adalah projek pembangunan. Jadi jumlah wang yang perlu dibelanjakan untuk pelaksanaan banci, untuk membayar pembanci-pembanci yang akan datang dan juga dalam perancangan untuk kita kemaskini senarai-senarai rumah dan juga kita memanage sistem, dia satu pelaburan yang banyak. Jadi semua negara di dunia secara puratanya memang melaksanakan pembancian sekali bagi setiap 10 tahun.
manakala setengah-setengah negara yang ada keupayaan, ada keperluan, mereka melaksanakan banci sekali setiap 5 tahun. Jadi kita mengambil pendekatan di bawah Akta Banci tahun 1960 menyatakan memperuntukkan negara perlu melaksanakan banci sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 10 tahun. Itu satu perkara. Yang perkara yang kedua pula, kita tidak nak supaya kita hari-hari pergi banci orang. tak tahun pergi hari banci orang. 32.7 juta Ya, kalau mana setiap hari, Datuk Seri. bayangkan kita pergi tak tahu buat banci. Ini juga satu bebanan kepada. Jadi itu Kos saya juga berkaitan itu tadi dia kosnya tinggi dan juga dari segi time consuming. Jadi banci ini mengambil masa yang panjang. Dan perancangan untuk melaksanakan banci yang kita dah mulakan semalam tu, kita telah bermula tahun 2016 lagi. 4 tahun yang lalu. Tahun yang lalu menyusun. Bahkan nanti dah selesai banci ni pun kita dah boleh melihat apa akan kita lakukan pada tahun 2030. Maknanya proses pembancian ni berterusan. Baik. Ya. Saya kira banyak sekali input yang kita perolehi daripada perbincangan ini. Tapi selepas ini mungkin Datuk Seri kita nak bincangkan lebih lanjut lagi tentang ada 2 fasa untuk tahun ini. Fasa pertama yang sudah bermula semalam dan juga ada fasa kedua yang akan bermula pada Oktober nanti. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Soal Rakyat seketika lagi. Kembali lagi bersama kami dalam Soal Rakyat. 32.7 juta penduduk memainkan tanggungjawab yang sangat besar untuk tahun ini bagi memastikan perjalanan pembangunan bagi 10 tahun akan datang. Kembali bersama dengan Datuk Seri. Kalau tadi kita dah sentuh tentang bagaimana kepentingan data banci itu sendiri dan kabarnya tahun ini dimulakan dengan 2 fasa yang berbeza. Fasa pertama bermulanya semalam di mana ia dilakukan secara atas talian ataupun e-census dan fasa kedua akan bermula pada 7 Oktober hingga 24 Oktober. Kenapa untuk banci kali ke-6 ini kita menggunakan penggunaan kaedah atau pendekatan 2 fasa ini, Datuk Seri? Terima kasih, Rina. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, tahun ini mulai Disember dan memuncak pada bulan Januari kita mengalami penularan wabak COVID-19. So dalam bunga itu kita perlu memberi keutamaan supaya pemulihan dari segi menjaga kesihatan itu menjadi keutamaan kita. Jadi kita berpandangan elok kita menyesuaikan pelaksanaan banci penduduk perubahan. Sebenarnya kita telah merancang sebab bila kita merancang kita tidak adalah rancangan di hadapan kita tu adanya penularan COVID. Masa kita merancang pada 2016 bahkan masa kita 2019 tahun lepas pun kita tidak meletakkan ancaman COVID tu perlu diambil kira. Jadi bila kita dapati berlakunya ancaman COVID ini, maka kita kena sesuaikan semula dan kita telah mengangkat kertas kepada kepada kerajaan untuk mendapatkan persetujuan dan telah dipersetujui untuk kita laksanakan sebanyak 2 fasa. Jadi fasa 1 ini lebih menekankan dalam era penjarakan sosial ni, maknanya dalam fasa 1 tidak akan berlakulah pertemuan bersemuka dengan pergi rumah ke rumah. Mana kita akan tekankan pelaksanaan menggunakan online yang saya nyatakan ataupun lebih dikenali sebagai e-census. Ianya bermula pada 7 Julai dan akan berakhir pada 30 September. Jadi hampir 3 bulan. Ini juga satu peluang macam saya melihat, maknanya setiap perkara yang berlaku itu akan ada peluang bersamanya. Jadi peluang antaranya membolehkan bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan kita nak kalau boleh penyertaan yang begitu tinggi dalam pelaksanaan menggunakan e-census ini. Dan kita menyasarkan sekurang-kurangnya 30%. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Tapi kalau boleh jangan kurang daripada 30%. Makala pada fasa kedua, kita akan mulakan pada 7 hingga 24 Oktober. Kenapa kita mulakan 7 Oktober, kenapa tak mulakan bulan November? Kita berpandangan berdasarkan corak penularan ini yang sudah semakin dapat dikawal. Kita mengharapkan pada bulan Oktober nanti penularan itu semakin dapat diminimumkan dan kita boleh lebih selesa melaksanakan
bancian secara bersemuka. Namun kita telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara untuk kita memastikan standard prosedur pelaksanaan banci bersemuka itu mengambil kira ancaman COVID. Sekiranya adalah pada kita itu kawasan merah, dia punya pendekatannya berbeza dengan pendekatan di kawasan hijau. So antaranya kita telah tentukan misalnya dari segi kaedah memberi latihan, kita tidak akan gunakan kaedah yang beramai-ramai dalam bilik latihan. So kita menekankan latihan secara atas talian, secara self learning dan sebagainya. Kemudian lepas latihan atas talian tu kita ada exam, mana dia boleh cek sama ada kefahaman tentang konsep-konsep yang pembanci dan penyelia ingin pergi bertemu ramah tu. Maknanya kita boleh gunakan secara atas talian, dan kita telah bersedia sebenarnya, Rina, sebelum wabak COVID ni pun memang kita dah membangunkan sistem latihan atas talian. Nampaknya bila berlakunya COVID, lagi sistem yang kita bangun ni akan dapat diberi manfaat yang seoptimumnya. Dan ingin saya nyatakan sebenarnya di peringkat dunia, asalnya ada lebih kurang 75 buah negara nak laksanakan banci pada tahun 2020 ini. Tetapi oleh kerana berlakunya ancaman, banyak negara juga yang telah mengambil keputusan menangguhkan kepada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Ini terutamanya negara tersebut tidak menyediakan pendekatan teknologi yang menggunakan atas talian ni. Jadi mereka memikirkan lebih selesa untuk menangguhkan. Tapi dalam konteks negara kita, oleh kerana kita telah daripada awal menyediakan pendekatan menggunakan cara atas talian ni, maka bila berlaku keperluan seperti yang kita hadapi sekarang, jadi kita mudah untuk melaksanakannya. Dan ini juga macam saya kata, datang bersamanya adalah peluang untuk rakyat Malaysia dapat kesedaran yang lebih lama tentang kepentingan pelaksanaan banci. Bahkan juga kita ingin menyedarkan tentang kepentingan statistik itu sendiri kepada umum. Jadi kita juga akan merangka mulai beberapa bulan yang lepas sehingga kepada bulan Oktober dan seterusnya, bagaimana kita nak mempromosikan tentang kepentingan statistik ini kepada umum. Bawa bersamanya bukan saja tentang banci penduduk dan perumahan, tetapi juga kita nak membantu dari segi kefahaman apakah maksud data-data yang kita keluarkan, apakah dia punya interpretasi tentang data-data yang dikeluarkan saban bulan, saban suku tahunan atau tahunan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat. Jadi ini ada peluang untuk merapatkan hubungan antara rakyat dengan sistem statistik negara. Jadi ultimate-nya yang paling tinggi, Rina, kita nak kalau boleh bila bercakap tentang angka je, semua orang boleh memperihalkan angka tersebut. Jadi tidak hanya sekelompok orang-orang tertentu saja yang boleh memperkata tentang statistik ini. Ini kata merakyatkan statistik ni. Kalau boleh, macam kita guna air dan elektrik, kalau boleh semua orang gunakan statistik macam menggunakan air dan elektrik. Let's the statistic do the talking. Yes, that's the point. Okey, menyentuh tentang e-census ataupun kaedah secara atas talian ini, pengisian dia kalau dilihat daripada sini memang cukup mudah. Daftar e-census hanya perlu masukkan nama, alamat, email, nombor telefon, kemudian masukkan invitation code dan kita akan menerima one time password. Kita boleh log masuk ke e-census menggunakan nombor telefon. Kita mengisi e-census, hantar dan membuat perakuan. Apa yang menarik perhatian saya ini, apabila di step yang nombor 2 itu dimasukkan invitation code, adakah sebenarnya Datuk Seri ianya hanya berdasarkan kepada undangan sahaja? Ini yang menarik ini. Ramai juga bertanya kepada kita, kenapa undangan tidak diberi kepada 32.7 juta rakyat Malaysia? Saya pun tak dapat. Tunggu. Okey, baik. Akan sampai. Jadi memang kita melihat daripada peringkat awal dulu, masa kita membangunkan sistem e-census ni, memang kalau boleh kita nak seluruh rakyat Malaysia menggunakan e-census ini. Tetapi belajar daripada pengalaman negara lain,
kita dapati pendekatan esensial yang dilaksanakan perlu dilaksanakan secara bersistematik, tidak terus kepada 100% e-census. Jadi kita mengambil pendekatan menyasarkan pada peringkat ini lebih kurang 30%. Jadi kita telah melihat pergi ke on the ground, kita dah pergi ke lapangan, ke negeri-negeri dan kita kena pasti kawasan-kawasan yang kita rasakan dari segi konektiviti, hubungan dalam penggunaan internet, dari segi capaian sebagainya, ada kawasan tu memang tidak ada isu konektiviti. Jadi tempat-tempat yang demikianlah yang kita utamakan untuk kita hantar invitation code. Dia tak ada kata Putrajaya yang banyak yang pilih, bukan. Dia tak ada elemen bias di situ. Maknanya ada elemen praktikal. Kemudian sekarang kita punya anggota sedang mengedarkan kad jemputan berperingkat-peringkat lah. Mungkin akan dah terima, ada yang belum. Kita mulai 6 hari bulan dan kita pun dah terima lebih daripada 10,000 mengisi ke kita punya sistem e-census kita ni. Dan bagi yang belum menerima kad jemputan ini, kita juga memberi peluang, tetapi step dia berbeza sedikit. Perlu pergi kepada laman portal My Census, my.cencus.gov.my itu. Dekat situ ada button untuk pendaftaran. Jadi bila mendaftarkan dan memasukkan beberapa maklumat, kita akan proses, mungkin dalam tempoh 2-3 hari nanti kita akan menghantar email kepada yang mengisi pre-register tadi, pendaftaran sebelum pembacaan tadi, untuk kita memberikan password OTP tadilah, untuk dia memulakan proses mengisi secara e-census. Kemudian oleh kerana kita ada menekankan elemen security, selepas dia memberikan butiran-butiran awal, kemudian ada satu lagi tahap OTP yang perlu diterima melalui sistem email. Jadi bezanya, bagi yang menerima invitation code, dia hanya melalui satu proses OTP saja, tetapi kalau yang melalui pre-register, dia akan ada dua OTP. Dan satu lagi yang saya nak juga menekankan, menarik sikit e-census ini ialah kita tidak perlu rasa tertekan ataupun terkejar-kejar untuk menyiapkan pengisian 108 soalan tu dalam satu tempoh. Kerana kita nak rakyat Malaysia ni enjoy, bertenang. Boleh ambil masa untuk menjawab. Tak boleh, tak naklah dalam menjawab tu sampai tak nak bertegur sapa dengan keluarga, kata ayah tengah sibuk sangat, jangan kacau. Maknanya boleh, save dahulu, simpan dahulu, kemudian boleh sambung kemudian. Dan bila telah rasa puas hati dan dah diisi waktu yang, maknanya kita tidak nak pengisian tu dibuat secara terburu-buru. Pasal kita menyatakan banci ini menyuarakan keperluan. Dan kita nak keperluan tu, maklumat tu betul-betul yang sahih berdasarkan individu dan isi rumah yang seluruh rakyat Malaysia tadilah. Jadi dia memerlukan betul-betul, misalnya kita rasa tentang security, ataupun kita tanya dalam soalan tu berapa kali bercakap dengan jiran. Jadi kena dalam tempoh yang kita ada tetapkan, jadi kena ingatlah berapa kali. Jadi kita akan dapatkan pattern yang benar tentang keakraban, hubungan sosial antara jiran, berapa kali kita menggunakan recycle bin kita. Kita tanya semua tu. Jangan nanti kita tak buat, kita malah nak tanya isteri kita isi sendiri. Maknanya ini adalah satu program keluarga juga sebenarnya. Dia kena tanya isteri, berapa ni kita tak masuk dalam recycle bin, betul berapa kerap pula sampah dipungut. Kadang-kadang sebagai suami dia tak ingat pun. Maknanya kena melakukan reconciliation, konsolidasi maklumat daripada isteri seluruh ataupun anak-anak. Bahkan kadang-kadang kalau kita isi untuk anak-anak, di dalam antara soalan kita tanya apakah jenis bidang pendidikan anak-anak yang masih duduk dengan kita lah. Jadi mungkin anak-anak tak ada masa tu, mungkin kita boleh isi save dulu, lepas tu kita tanya anak kita. Tapi kalau anak-anak kita tak duduk dengan kita, duduk rumah sendiri, yang tu dia akan diisi oleh dia sebagai salah satu isi rumah yang berbeza. Maknanya yang duduk dengan dalam satu keluarga yang sama, lebih kurang sekurangnya 6 bulan saja dia anggap satu isi rumah. Dan satu lagi yang paling istimewa, kalau yang banci-banci terdahulu,
biasanya kita tak tahu pun maklumat yang kita isi yang telah pun dimasuk dalam sistem statistik negara sebab kita bawa borang dan pembanci itu akan bawa maklumat tu dan kita akan key in. Tetapi kali ini selepas habis semua isi bila hantar send, kita ada satu macam souvenir lah. Kita anggap souvenir lah. Satu set borang banci tadi yang boleh kita jadikan satu paparan kepada anak-anak kita. Ayah, saya kata cakap ke anak-anak, abah telah isi borang ini ni, borang banci abah. Boleh masukkan dalam fail dan sebagainya. Kalau misalnya 10 tahun nanti masih ada, boleh tunjuk ini tahun 2020 ini borangnya. Lepas tu 2030 nanti berbeza tak, ataupun kita boleh lihat berjauh beza tak maklumat yang kita isi, maknanya berlaku tak, maksudnya betul ke Putrajaya ni kata dengan ada data ini pembangunan negara kita makin lebih maju. Jadi mungkin kita boleh bandingkan secara faktual data yang dulu dan data sekarang. Mungkin dia akan berbeza. Dan kita melihat ia sebagai satu bukti simpanan untuk keluarga. Ya, untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Dalam masa yang sama juga untuk membuktikan tanggungjawab kita sebagai dan juga kalau rakyat. misalnya nanti ada berlaku keadaan dia kata telah isi tetapi kita dapati tak dapat. Tetapi kalau dia ada menyatakan dia ada maklumat tu yang ni, dan kita boleh rujuk balik. Baik. Tapi bagi mereka yang melalui fasa pertama ini, adakah fasa kedua juga akan melibatkan mereka yang telah pun melakukan kaedah e-census ini? Ini ramai juga yang bertanya kepada kita, Rina. Untuk makluman semua, sekiranya seseorang itu telah dibanci, macam saya nyatakan tadi bahawa persiapan untuk melaksanakan banci ini telah bermula awal daripada 2016. Proses penyeraian, kita panggil penyeraian listing lah. Rumah-rumah di Malaysia ni sebanyak lebih kurang 9 juta telah pun dilakukan oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Jadi senarai rumah dan ketua isi rumah dalam Malaysia itu telah ada. Jadi bila seseorang itu telah mengisi secara e-census, dalam sistem kita dah boleh kena pasti bahawa rumah ini telah pun menghantar maklumat melalui e-census. Jadi bila kita bergerak ke fasa kedua nanti, bertemu secara semuka tadi, jadi yang telah mengisi secara e-census ni tidak akan dibanci secara bersemuka lah. Maknanya dia telah menunaikan tanggungjawab mereka. Ini satu keistimewaan yang kita bekalkan kepada rakyat Malaysia. Kita boleh memilih. Kan hidup sekarang kan hidup yang membolehkan pemilihan dibuat. Bila kita ada pemilihan boleh dibuat, kita rasa kita negara yang maju lah. Maknanya kita ada pilihan nak konvensional atau kaedah moden ada. Pilih, dan saya jangka ramai yang nak akan memilih kaedah yang moden. Baiklah. Dan saya melihat bahawa bukanlah sukar sebenarnya untuk menjalankan tanggungjawab bagi memenuhi keperluan data-data dan juga maklumat dalam banci itu sendiri. Sama ada kita mahu melakukan ataupun tidak, Datuk Seri. Baik, selepas ini mungkin kita nak beralih bagaimana pula dari segi jaminan keselamatan setiap maklumat yang diberikan itu. Dari segi kerahsiaan setiap maklumat. Adakah sebenarnya terdapat jaminan keselamatan? Semuanya akan kita bincangkan selepas ini. Berehat seketika di Suara Rakyat. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat, masih lagi membincangkan tentang banci Malaysia. Baik, berbalik kepada soalan saya sebelum kita berehat sebentar tadi, Datuk Seri. Soal kerahsiaan setiap maklumat yang diberikan oleh responden. Pastinya dalam 108 soalan itu ada maklumat yang peribadi bersifat kerahsiaan. Sejauh mana adanya jaminan keselamatan untuk setiap responden yang menjalankan tanggungjawab mereka? Terima kasih, Rina. Jadi untuk makluman semua, dalam kita mengumpulkan sesuatu statistik, kita kena pastikan maklumat yang dikumpul itu dilindungi dari segi keselamatan, dari segi kerahsiaannya. Ini juga telah ada dalam kita punya peruntukan akta perangkaan kita dan juga akta banci ini. Dan selama ini DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia menunaikan tanggungjawabnya sebagai agensi statistik resmi negara, bukan sahaja semasa melaksanakan pembancian yang 10 tahun sekali. Pembancian tentang kedudukan jualan syarikat, kedudukan pelaburan dan sebagainya juga kita kumpulkan dengan bertanya kepada syarikat-syarikat. Ini juga ada maklumat-maklumat rahsia company. Tetapi kita berjaya mengumpulkan dan mereka dapat bekerjasama dengan kita kerana kerahsiaan adalah perkara yang utama dalam sistem statistik resmi negara. Dan maklumat-maklumat individu tidak pernah didedahkan. Bahkan kalau didedahkan boleh diberi kebertanggungjawaban untuk diambil tindakan.
Jadi maklumat individu tidak pernah dan tidak boleh didedahkan di bawah peruntukan Akta Banjir tahun 1960 dan juga Akta Perangkaan. Jadi maklumat individu ni adalah maklumat yang tidak diperlukan untuk dalam sesuatu perancangan. Perancangan yang dibuat tidak berpandu pada untuk CA, CB, CC, tetapi diperlukan dalam bentuk struktur. Struktur berapa position ataupun peratusan warga emas, berapa peratus berada di bandar, di luar bandar, di sesuatu daerah, rasio antara yang bekerja dengan tidak bekerja, nisbah tanggungan. Dia tidak mengira, maknanya statistik ni boleh dianggap orang kata orang putih lah. Orang bahasa Inggeris colour blind. Maknanya dia tidak melihat kepada CA ataupun CB, dia tidak melihat corak. Corak angka yang telah diagregat. Jadi maklumat individu terpelihara, cumanya mungkin ditanya dari segi sistem e-sensor ni dari segi security lah. Jadi kalau kita lihat dalam kita membuka kita punya nak transaksi perbankan pun security satu perkara yang utama. Jadi kita ada sistem OTP kan. Di sini juga kita ada sistem OTP untuk kita pastikan yang mengisi maklumat ni adalah benar-benar yang orang yang ataupun individu yang sepatutnya. Bahkan kita tak nak yang mengisi ni mesin. Jadi ada juga kalau yang dah ada pengalaman mengisi, mungkin dah isi semalam, boleh nampak lah. Kita ada beberapa soalan-soalan untuk memastikan genuine punya pengisian lah, bukan dilakukan oleh robot dan sebagainya. Ini security ada perkara yang utama dalam mana-mana pengambilan statistik, dan di bawah dipanggil prinsip teras statistik rasmi yang perlu dipenuhi oleh semua negara di bawah Carta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia ada 10, antaranya proportional, menggunakan metod yang terkini, tidak bias dan sebagainya. Salah satunya lah kerahsiaan. Ini yang kita amalkan. Baik, itu tentang kerahsiaan maklumat setiap responden. Tapi bagaimana pula Datuk Seri sekiranya ada dalam kalangan kita yang merasakan ini bukan tanggungjawab mereka, tidak memberi kerjasama yang baik untuk memberikan maklumat dan juga data-data yang diperlukan oleh banci? Jadi macam saya nyatakan tadi, dalam kehidupan kita memerlukan satu kehidupan yang tidak berbentuk ke belakang atau kehidupan yang statik. Dalam hidup kita nak berubah tahun, kita nak kalau ada rasa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita rasa kemudahan kurang, kita nak kemudahan yang lebih baik. Itu sebab dalam hidup kita ni, kalau kita tengok dari segi kronologi kan, kronologi umur lah, kita tak naklah kita punya mula masuk kerja dengan dah 5-10 tahun bekerja sama saja. Sedangkan tanggungjawab dan amanah yang perlu ditanggung kalau yang dah berkeluarga berbeza. Jadi perlukan perkara yang dinamik, ada perkembangan yang bercorak lebih terkehadapan. Jadi untuk kita mencorakkan negara, ada sesuatu keputusan ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh individu. Namun banyak juga keputusan tindakan yang kita nikmati sekarang adalah keputusan dan tindakan yang dilaksanakan secara kolektif melalui dasar-dasar pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Contoh, sejauh mana secara berjayanya kita masih menggunakan jalan yang sama yang digunakan oleh orang lain. Kita tidak guna jalan sendiri untuk kita jalan. Kita menggunakan airport yang sama untuk kita terbang walaupun kita punya duit yang unlimited. Kita tidak gunakan duit kita untuk membina lapangan terbang. Banyak perkara saya boleh bagi contoh, sistem pertahanan negara. Bahkan kalau kita nak pergi ke sebuah negara yang lain, kita memerlukan sistem diplomasi yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk kita berniaga, untuk kita menyambung pelajaran di luar negara. Nampak tak? Jadi itu adalah satu penggunaan yang saya katakan ada penggunaan secara kolektif, penggunaan bersama. Dekat sinilah yang kita kena lihat bahawa data-data yang dikumpulkan membolehkan maklumat diserap masuk dalam polisi-polisi awam yang akhirnya memberi manfaat kepada semua. Inilah kalau kita lihat, kita sudah sediakan beberapa video pendek. Misalnya kita nyatakan bila seseorang itu dia berbincang antara A dan B, dia menyatakan bahawa kita perlukan sistem
sistem kesihatan bila isteri bersalin ada wad yang banyak ataupun wad yang cukup untuk bersekolah, nanti kita ada keperluan dari segi rasio sekolah dengan pelajar. Contohnya Rina, sekarang kita juga mengalami senario kelahiran di luar bandar semakin berkurangan. Kelahiran di bandar lebih banyak. Tahu sebab apa kan? Sebab kita dah berada banyak di bandar. Dulu saya di sekolah di luar bandar, darjah 1 mungkin 2-3 kelas. Sekarang darjah 1 mungkin 7 orang aja. Jadi ini menggunakan data-data yang terkini, kita boleh tentukan di mana sekolah nak dibina. Jadi kalaulah ada yang tak nak beri kerjasama, ini menyebabkan berlaku kepencongan dalam data yang dihasilkan. Akhirnya pembuat pelaksanaan polisi, apa tindakan ataupun pelaksanaan sesuatu keputusan yang dilaksanakan mungkin tidak mencapai matlamat yang optimal. Jadi saya nak nyatakan tanggungjawab semua adalah amat penting dan everyone count lah. Suara kita. Saya boleh nyatakan soal Siddiq menjawab soalan ini, banci ini yang sekolah 8 itu adalah suara kita. Kenapa kita tidak nak exercise atau menggunakan hak kita untuk menyuarakan keperluan kita? Satu kerugian besar lah. Dan saya kira juga kalau dilihat sebenarnya ia memainkan peranan setiap daripada isi rumah itu sendiri untuk memastikan perjalanan generasi yang akan datang, anak-anak di masa hadapan ini mempunyai keperluan ataupun manfaat yang lebih besar untuk dinikmati. Baik, mungkin Datuk Seri juga boleh kongsikan harapan daripada pihak Banci sendiri untuk melihat bahawa kejayaan bagi Banci 2020 ini mencapai matlamatnya, segala data dan maklumat dapat dikumpul sebaik mungkin. Okey, terima kasih Rina. Di peringkat akhir ini saya menyatakan secara rangkuman tentang Banci adalah untuk rakyat. Baru ni bila kita melancarkan Hari Banci, tema yang kita nyatakan ialah 6 dekad Banci membina negara. Jadi dalam hubungan ini, bila kita melaksanakan pelaksanaan Banci ini, macam kita pun telah berbincang tadi, tidak dilakukan setiap tahun, kita laksanakan 10 tahun sekali. Jadi dalam hubungan ni, peluang yang ada kepada kita bukan datang berkali-kali. 10 tahun sekali saja kita melaksanakan tanggungjawab kita. Dan kita tidak pasti sama ada 10 tahun akan datang kita masih mampu untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Dan apa yang kita laksanakan sekarang tidak semestinya kita yang mendapat manfaat, tetapi kadang-kadang macam kita, ibu bapa kita berada di kampung dululah, walaupun dah umur tua, dia masih menanam lagi Rina pokok-pokok. Tetapi dengan harapan pokok tersebut yang akan menghasilkan buah, kalau dia ada rezeki dia akan dapat nikmati. Kalau tak ada rezeki, anak-anak boleh, bahkan kalau tak ada rezeki anak-anak mungkin burung-burung pun ataupun yang boleh mengambil manfaat daripada apa usaha yang dilaksanakan. Jadi dalam pelaksanaan Banci Penduduk Perumahan yang kita rasa amat penting pada kali ini, pada tahun 2020 ini, dia akan mencorakkan masa depan negara. Dan saya senyata nyatakan corak persaingan antara negara sekarang amat berbeza daripada awal-awal dahulu. Dahulu corak persaingan antara negara bercorak kepada ketenteraan. Tetapi corak persaingan sekarang ialah bagaimana sesebuah negara dapat membangunkan negara dengan berstrategi dan mengoptimalkan sumber yang ada, membawa negara ke hadapan dari segi sosial dan ekonomi. Dari segi ekonominya, dari segi kemampuan untuk bersaing, untuk mengeksport barang-barang yang kita boleh keluarkan dengan kos yang murah, dan bahkan kalau boleh kita juga nak menerima begitu banyak sektor pelancongan dalam negara kita. Kita tahu pelancong-pelancong yang masuk ke dalam negara kita merupakan membawa hasil kepada negara. Jadi ini perkara-perkara yang saya lihat kita perlu bersama-sama memberi kerjasama yang begitu kukuhlah supaya dapatan Banci ini nanti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan kita mudah merancang. Bahkan dia bukan saja digunakan dalam perancangan oleh kerajaan, tetapi untuk para peniaga, para pelabur, misalnya untuk membuat sesuatu aktiviti di satu kawasan, dia boleh mengatasi ciri-ciri demografi.
misalnya seorang doktor yang ingin membuka klinik. Ya. Dengan adanya data banci, kita dapat mengetahui apakah demand, berapa ramai keperluan sesuatu kawasan. Jadi data banci ini akan membantu membuat keputusan nak buka kedai runcit dan sebagainya, juga berdasarkan kepada maklumat-maklumat dari segi data banci ini. Dan kita kena ingat apa yang kita capai sekarang adalah hasil daripada perancangan yang tepat. Boleh dikatakan data-data yang dihasilkan melalui banci-banci terdahulu 2070 hingga sekarang dapat mencorakkan pembangunan negara yang teratur dan boleh dikukuhkan untuk masa hadapan. Jadi kita nak, tak kiralah kita berada di bandar, di luar bandar, kita berpendidikan tinggi ataupun kurang berpendidikan, semua memainkan peranan masing-masing. Mari kita bergerak sebagai satu pasukan, akhirnya kita dapat masa depan yang lebih cemerlang, dan kita tidak nanti nak generasi akan datang macam Rina nyatakan tadi, tak pernah isi borang banci tahun sebelum ni, ayahnya isi. Tapi mungkin Rina ada sebahagian yang telah menikmati hasil kerjasama yang diberikan oleh parent kita yang mengisi pelaksanaan banci sebelum ni. Bahkan saya juga dan ramai lagi rakyat Malaysia yang mendapat kemudahan yang begitu tersusun, menyebabkan sumber yang kita ada dapat kita maksimumkan sebaik mungkin. Dan insya-Allah jika kita dapat selesaikan pelaksanaan banci dengan teratur, kita akan mengeluarkan makluman awalan banci ini seawal suku tahun pertama 2021. Baiklah, dan mungkin akhir sekali kita nak ingatkan kepada mereka di luar sana, mungkin yang inginkan maklumat lebih lanjut, kita nak kongsikan dari segi hotline banci dan juga help desk banci itu, Datuk Seri. Jadi seperti yang kita nyatakan bahawa pelaksanaan sesuatu melalui sistem ni memerlukan juga maklum malas ataupun hotline yang boleh dapat pola diketahui. Kadang-kadang banyak persoalan, kita pun sedang menyediakan, telah ada FAQ, tetapi kalau tak ada jawapan dalam FAQ tu, terus boleh pergi kepada kita punya my portal, my census di.gov.my, dan juga hotline kita 1800 88 7720. Kita ada help desk kita, dan help desk kita berpengalaman dalam memberi maklum balas. Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan tanggungjawab bagi memenuhi apa sahaja yang diperlukan dalam data banci tersebut. Kalau jumpa abang banci dan kakak banci, jangan lari. Jangan lari. Baik, terima kasih banyak-banyak kami nak ucapkan kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin selaku Ketua Perangkawan Malaysia dan Pesuruh Jaya Banci. Terima kasih sama-sama, Datuk Seri di atas masa yang diluangkan untuk menerangkan kepada kita tentang banci Malaysia untuk 2020 ini. Dan kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua anda yang menonton. Ingat, data anda masa depan kita. Jumpa lagi. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.